Ada orang ke? Tak ada, dia Really short. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan pertolongannya, izin dan rahmatnya, kita dapat semula membaca kembali kitab kita berhubung dengan dahsyatnya ataupun ngerinya siksaan yang disediakan oleh Allah kepada mereka yang ingkar, kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan sambung bab yang berikutnya, iaitu bab berhubung dengan pintu-pintu neraka. Kalau tuan-tuan tengok ada di kitab kita ini, bab yang seterusnya yang dibawa oleh pengarang kitab kita iaitu berkaitan dengan pintu-pintu neraka. Bila kita sebut abwab, jamak daripada perkataan babun. Babun maksudnya pintu, singular. Abwab maksudnya pintu-pintu. Al-bab, Ahmad pintu. Al-bab, al-babun. Boleh baca al-babun, al-babu. Al-bab kan? Asalnya babun, pintu. Kan? Abwab. Bila kita sebut pintu-pintu neraka, apa yang boleh kita faham? Neraka memiliki banyak pintu, bukan sahaja satu pintu. Cuma para ulama berbeza pandangan tentang maksud pintu tersebut. Adakah dia merujuk kepada tingkatan neraka? Dan apakah nama-nama pintu tersebut? Di sini berlaku khilaf. Kerana wallahu ta'ala a'lam, seperti yang disebut oleh para ulama, tidak ada hadis yang sahih dan jelas menerangkan tentang pintu ni. Sebab itu riwayat-riwayat yang dibawa oleh pengarang kitab kita itu tidak sunyi daripada dikritik. So riwayat-riwayat tu ada masalah lah. Wallahu ta'ala a'lam.
kita akan tengok nanti huraian yang disebut oleh para ulama berhubung dengan pintu-pintu neraka. Tapi adakah neraka itu ada pintu? Yang tu dalam Quran. Cuma tafsiran kepada pintu, jenis pintu, nama pintu, apakah yang dimaksudkan dengan pintu, tingkatan dan sebagainya, itu berlaku sedikit perbezaan tafsiran maksud di kalangan para ulama. Kan? Okey, wallahu taala a'lam. Bila kita sebut memiliki pintu-pintu, tentu kita tertanya-tanya, ada berapa pintu? Berdasarkan kepada ayat yang pertama yang dibawa oleh muallif, penulis ataupun musannif, pengarang, penyusun kitab kita ini, dia bawa ayat Al-Quran surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ayat 43, 44. Kita boleh tengok di situ. Wa inna jahannam lamaw'iduhum ajma'in laha sab'atun abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Sadaqallahul azim. Maksud dia apa? Dan sesungguhnya jahannam, kita dah bincang jahannam ni apa maksud dia, yang disebut dalam Al-Quran, kan? La maw'iduhum, dan sesungguhnya jahannam adalah suatu tempat yang diancam kepada semua manusia yang kufur, yang mengikuti syaitan. Neraka ini satu ancaman, satu azab yang Allah janjikan untuk mereka yang kufur. Laha, baginya, sab'atun abwab, ada 7 pintu. Jadi berdasarkan kepada ayat ini, kita tak boleh tolak, tak boleh nak petikai. Jelas neraka itu ada 7 pintu. Berbanding dengan syurga, ada berapa pintu? Dalam hadis Nabi SAW sebut pada kita, syurga ada 8 pintu. Jangan tertukar. Jangan tertukar pintu pula. Nak masuk pintu syurga, pergi masuk pintu neraka. Syurga ada 8 pintu, yang mana Nabi sebut babus salah, babus sadaqah, pintu salat, pintu sedekah, babur rayyan. Pintu apa? Pintu orang berpuasa, yang tuan-tuan dah sebut rayyan tu, pintu babur rayyan. Kan? Pintu untuk orang masuk, orang rajin puasa macam tuan-tuan lah. Puasa dah ni. Ini Khamis, Rejab pula tu. Manakala neraka ada berapa pintu? Ada 7. Kenapa neraka ada 7 pintu? Ulama bincanglah macam-macam pandangan. Cuma menariknya, Al-Imam Al-Alusi dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani, dia ada sebut satu pandangan ataupun satu tafsiran yang menarik. Dia kata Allah Azza wa Jal buat neraka ni ada 7 pintu kerana manusia ini ada 7 panca indera. Kita ada 7 anggota, yang kesemua anggota itu melakukan dosa. Kita ada mata, telinga, mulut, tangan, kaki, apa lagi? Hati. Yang mana semua ini fikiran kita ni, semua ini 7 anggota ini merupakan 7
perkara yang paling banyak ataupun yang menjadi laluan dan jalan untuk manusia buat dosa. Satu kita dosa mata, dosa mulut, kemaluan. Kemaluan satu lagi. Lepas itu bila Nabi ditanya, ayyul akthar yudkhilumun nas an-nar atau kama qala. Bila orang tanya Nabi, apakah dosa yang paling banyak yang menyebabkan manusia ini dicampakkan ke dalam neraka? Apakah faktor punca atau penyebab yang paling banyak? Sebab yang paling besar apa dia? Akthar. Yang banyak manusia masuk berpunca daripada perkara tersebut. Nabi kata ada dua. Al-fam, yakni mulut. Yang kedua al-farash, yakni kemaluan. Dua perkara ini, dua anggota ini, dua jalan ini, dua punca ini paling banyak menjadi sebab kenapa manusia masuk dalam neraka. Ada orang masuk kerana mulut. Mulut ni macam-macam lah. Makan benda haram, cakap benda haram, mulut. Yang satu lagi apa dia? Kemaluan, zina. Jadi dua benda ni banyak. Tak dinafikan ada yang kerana dosa mata, dosa telinga. Jadi kata Al-Imam Al-Alusi, dia kata 7 anggota yang besar ini, munasabahlah neraka itu ada 7 pintu. Itu tafsiran, pandangan yang beliau kemukakan. Itu pandangan yang saya rasa agak menariklah. Kenapa 7 pintu? Bukan 9, bukan 10 dan sebagainya. Yang mana Allah kata, dan sesungguhnya Jahannam itu, ini ayat yang pertama yang pengarang bawa dalam kitab kita, benar-benar tempat yang telah diancam dan dijanjikan mau'iduhum kepada mereka, orang-orang yang mengikuti jalan syaitan. Kemudian Allah kata bagi neraka itu 7 pintu, yang mana tiap-tiap pintu itu telah ditentukan golongan dan juga penghuni yang masuk daripadanya. Maksum, juz'un maksum, yang telah ditentukan pintu-pintu tersebut. Kan? Nanti kita akan tengok tafsiran dia. Ayat yang kedua menyebut tentang pintu. Ayat yang kedua menyebut tentang pintu. Ayat mana? Balik tengok. Surah Az-Zumar ayat 71. Surah Az-Zumar ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, dan dibawa manusia, orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah itu ke neraka jahannam zumara, secara berombongan. Dia pergi by group. Zumara, az-zumar, secara rombongan, sekumpulan. Apabila mereka sampai, idza ja'uha futihat abwabuha. Nampak abwabuha, syahid dia di situ. Apabila mereka sampai di neraka, dibukakan, futihat, dibukakan kepada mereka, yakni orang yang datang tu, abwabuha, pintu-pintunya. Maksudnya ada tak pintu? Ada. Satu ke banyak? Abwab, pintu-pintu, maksudnya apa? Banyak. Bila mereka sampai baru buka. Sebab itu pintu neraka ini asalnya tertutup. Kan? Bila mari dibuka. Lebih menarik dalam ayat ini, bila mereka sampai di pintu neraka, penjaga neraka ni akan tanya, akan dialog dengan orang yang nak masuk ni, akan tanya. Dalam ayat ni dia tanya, alam ya'tikum rusulun minkum yatslu alaikum ayati rabbikum. Dia tanya dekat orang yang nak masuk tu, yang mai nak masuk ni nak masuk apa? Nak masuk neraka ni. Yang mai ramai-ramai tu nak masuk dalam neraka. Macam mana ni? Yang hampa nak masuk ni neraka ni, yang dia duk tunggu tu neraka tu. Dia tanya, alam ya'tikum rusulun, tak adakah telah dihantar kepada kamu rasul
untuk mengingatkan kamu, menceritakan kepada kamu tentang neraka, memberikan inzar, peringatan kepada kamu, yang mana kamu tak tahu tentang neraka, tiba-tiba hari ini kamu main nak masuk. Tuan-tuan, ada tak Rasul yang mai cerita kat kita tentang neraka? Dahsyat tak neraka? Malaikat tanya, yang hampa nak masuk ni hampa tahu dah? Hampa tahu tak hampa nak masuk apa ni? Hampa tahu tak tempat apa yang menanti hampa ni? Kalau hampa tahu, kalau mereka jawab, mereka tahu, benda tu akan tala balik kat mereka. Dah hampa tahu punya teruk, punya dahsyat neraka, yang hampa mai juga pasal apa? Kalau nak jawab tak tahu, tak ada Rasul ke Fi? Ada tak Rasul? Ada, mai. Lepas tu yang hampa mai juga. Macam kita lah tuan-tuan. Orang habang di situ ada benda, ada tak elok, kita pergi juga. Orang tanya kita, hampa tak tahu. Contohlah, ada lubang jalan tu. Ataupun ada polis ke, ada apa ke, ada bahaya lah. Kita pergi cari khabar, pergi cari masalah. Orang tanya, orang tak tahu ke? Dia kata tahu. Tu yang hamil ni, pasal apa? Dia tak saja. Orang macam ni, kita perkataan apa yang sesuai? Tak elok kan? Kalau dia tak tahu, tak apa. Dia tak tahu ke? Aku tak tahu, tak nak siapa habang. Siang hang. Tapi kalau dah orang habang, dah sampai peringatan, dah diceritakan keadaan neraka, nak mai juga. Satu, memang padan lah. Yang kedua, salah itu salah diri sendiri. Sebab itu Quran cerita. Nampak? Dia berkata apa? Dia berkata bala. Bukan tak ada. Tetapi telah benar dan telah tetaplah azab Allah kepada orang yang ingkar. Memang mereka nak masuk. Sebab itu orang yang masuk di dalam neraka esok pada hari kiamat tidak boleh menyalahkan orang lain melainkan diri mereka sendiri. Peringatan telah diberi, amaran telah disampaikan, cerita telah disampaikan, tapi mereka nak masuk. Nampak? Hadirin mukminin, demikian apa yang disebut oleh Al-Quran. Kemudian kita tengok juga hadis yang menyebut tentang pintu. Hadis yang menyebut tentang pintu. Nampak? Hadis riwayat Imam Muslim. Ini kita baca dalil-dalil yang menyebut tentang adanya pintu. Tadi dua ayat Quran, surah Al-Hijr ayat 43 dan 44, kemudian surah Az-Zumar ayat 71. Ini satu hadis kita baca. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang masyhur yang kita selalu dengar, terutama bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Apabila datangnya Ramadan, dibukakan pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka. Poin yang kita nak ambil apa dia? Ditutupnya pintu-pintu neraka. Maksudnya ada pintu. Okey. Kemudian ada satu hadis, tetapi hadis ni dhaif lah. Walaupun dhaif, tetapi maksudnya tidak lari daripada hadis dan ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Hadis yang mana Nabi SAW sebut daripada Abdullah ibn Umar, tapi kedudukan hadis ini dhaif. Walaupun dhaif, tapi maksudnya benar, seperti mana yang ada di dalam hadis-hadis sebelum yang kita baca ni, iaitu berhubung dengan pintu neraka. Yang mana Nabi kata li jahannam sab'atu abwab. Bagi neraka itu ada 7 pintu. Ada 7 pintu. Babun minha liman salla sayfahu ala ummati. Salah satu pintunya untuk orang yang menghunus pedang kepada umatku. Nabi kata salah satu pintunya disediakan untuk orang yang berdosa. Apa dosa dia itu? Menghunus pedang kepada orang Islam. Okey, tetapi maknanya memang sahihlah, iaitu ada yang kita baca tadi berhubung dengan 7 pintu. Baik. Sekarang kita tengok tafsiran para ulama berhubung dengan 7 pintu ni.
Ini tafsiran, pandangan di kalangan ahli tafsir, di kalangan para ulama mufassir. Okey. Yang dimaksudkan dengan 7 pintu, antaranya apa yang disebut oleh Al-Baghawi. Apa yang disebut oleh Al-Baghawi dalam kitab dia Ma'alimut Tanzil, kata dia laha sab'atun abwab. Yang dimaksudkan dengan 7 pintu itu apa dia? Atbaq, 7 lapis. Floor apa? Floor, tingkat ni dalam bahasa Arab dia panggil tabaq. So atbaq ni tingkat-tingkat lah. So bila dia kata maksudnya 7 pintu tu 7 tingkatan, 7 lapisan. 7 tingkatan atau 7 lapisan. Kemudian dia bawa satu riwayat daripada Ali radhiyallahu an, yang mana Sayyidina Ali kata 7 lapisan itu iaitu seperti 7 lapisan tu wa wada'a ihda yadai 'ala al-ukhra. Dia letak tangan. Dia letak tangan dia atas tangan dia, macam itulah. Maksudnya apa ni? Satu lapis, 2 lapis kan, bertingkatlah. Maksud dia letak tangan dia bertingkat. Jadi neraka itu 7 tingkatan, 7 lapisan. Itu maksud 7 pintu. Kan? Wa wada'a an-niran atba' ba'daha fawqa ba'. Dia tingkatan dia satu di atas satu. Mana ada yang paling bawah, level yang paling bawah, ada yang level paling atas. Tapi neraka jugalah. Dia tak, aku tak apa kalau masuk yang paling atas tu pada. Jangan. Kemudian dia bawa perkataan Al-Imam Ibnu Juraish. Perkataan qala Ibnu Juraish. Banyak riwayat-riwayat ni sampai tentang Ibnu Juraish ni. Sampai tentang Ibnu Juraish. Dia kata an-naru sab'ud darakat. Neraka itu ada 7 tingkatan atau 7 lapisan. Merujuk pada 7 pintu tadilah. Kemudian dia kata awwaluha jahannam. Awwaluha jahannam. 1 jahannam. 2 lawa. 3 thumma al-hutamah. 3 hutamah. Jahannam, lawa. Ini Ibnu Juraish yang letak. Ibnu Jurayj yang letak ni, jahannam, lawa, hutamah. Thumma sa'ir. Thumma sa'ir. As-sa'ir. Kemudian thumma berapa dah? Tak kira tadi. Jahannam, lawa, hutamah, sa'ir. 4. Yang kelima saqar. Saqar ni untuk siapa? Tak semayang kan? Masalakakum fi saqar. Apa pasal tak masuk semayang? Apa pasal tak masuk semayang? Apa pasal masuk neraka saqar ni? Pasal apa main neraka saqar ni? Pasal apa nak masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami bukan daripada kalangan orang yang semayang. Nombor 5 saqar. Kemudian dia kata apa? Thummal jahim. Yang keenam jahim. Jahim. Thummal hawiyah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, hawiyah. Itu pandangan Ibnu Jurayj. Semua nama-nama tu memang ada dalam Quran. Susunan tu dia letaklah. Pandangan dia yang tu. Maksud 7 pintu neraka tu jahannam. Lepas jahannam lawa, lepas lawa hutamah sa'ir, saqar. Lepas tu jahim. Kan? Hawiyah. Seperti mana yang dia susunlah. Okey. Kemudian dia bawa lagi satu pandangan Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak Ibnul Muhazim. Dia kata Ad-Dhahhak, ni antara ahli-ahli tafsir lah. Bila kita baca tafsir, kita akan dengar perkataan
Qatadah daripada kalangan tabi'in ni, Qatadah, Zaid bin kemudian daripada apa dia ni, ini semua anak-anak murid sahabat. Bila kita dengar perkataan sebut Mujahid antaranya, Imam Mujahid, Qatadah, Zaid, Ad-Dhahhak, Muqatil, ini semua tuan-tuan kalau baca tafsir, ini di kalangan mufassir yang hebatlah, di kalangan anak murid sahabat, anak murid Abdullah bin Mas'ud, anak murid Ibnu Abbas, kan. Okey. Dia kata fi darakatil ula, dia kata yang tujuh tu, pandangan dia yang tujuh tu, ni pandangan dia. Tuan-tuan dengar, cantik juga pandangan dia ni. Yang tujuh ni dia kata, satu, fi darakatil ula ahlut tauhid. Neraka yang level dia tujuh tu dia ada tujuh jenis. 7 pok. 7 pintu tu ada 7 pok. Pok yang pertama, golongan yang pertama, grup yang pertama, ahlut tauhid. Orang Islam yang buat dosa. Ada satu grup. Ada satu grup ahlut tauhid, ahlul qiblah, Muslim tetapi buat dosa. Depa ni dikenali dengan nama al-fasiqun. Golongan fasik. Depa masuk neraka tak? Masuk. Dan neraka ini neraka untuk orang Islam ni dia akan apa? Dia akan ditutup. Sebab apa ditutup? Dia tak akan dibuka selama-lamanya, abadan abada. Dia akan sampai pada satu masa kita akan tutup, berhenti, stop. Kerana ahlul tauhid, ahlul qiblah, orang Muslim, orang Islam yang ada iman tidak akan kekal di dalam neraka. Mereka akan diazab berdasarkan kadar dosa mereka, bahkan sebahagiannya keluar dengan syafaat Nabi, keluar dengan syafaat adik-beradik lah, anak sedar apa ni semualah syafaat ni. Keluar last sekali bila orang yang terakhir keluar merangkak hangus tu, Allah akan tutup neraka ni. Ni satu neraka untuk ni, dia tak campur dengan orang lain. For Muslim only. Tapi Muslim yang bagaimana? Sinner. Betul? Sinner. Sin, pembuat dosa dia panggil sinner. Jangan kan? Dia Muslim tapi buat dosa, masuk. Okey. Sebab ada syurga yang untuk orang yang tak ada hisap. Nanti kita akan baca sikit tentang syurga, baca pilah sikit kan tentang syurga. Tapi neraka, ini pandangan Ad-Dhahhak. Dia kata ahlut tauhid alladzina udkhilun nara yu'adzabuna biqadri dhunubihim thumma yakhrujun. Dia kata adapun neraka ini akan dimasuki oleh ahlut tauhid yang mereka masuk ke dalam neraka, kemudian mereka itu diazab biqadar dengan kadar zunubihim, kadar zunubihim, kadar dosa mereka. Ada yang banyak, lama sikit. Kan? Ada yang kurang, tak lama. Dia macam masuk penjara lah. Kan? Takkanlah curi telur ayam dengan curi mah sama tahun, tentu tak sama, kan? Nampak? Okey. Okey. Wa fi tsaniyah, adapun neraka yang kedua an-nasara, untuk Kristian. Untuk Kristian. Wa fi tsalitsati, untuk neraka yang ketiga, pintu yang ketiga al-yahud, Yahudi. Wa fi rabi'ati, yang keempat as-sabiun. As-sabiun ni golongan yang kita panggil as-sabiun ni yang sembah bintang, yang inilah yang bukan Yahudi, bukan Nasrani, dia panggil sabi. Sabiun. Quran pada sebutkan sabiin. As-sabiin ni sembah bintang, lain pada Nasrani Yahudi inilah yang sembah macam-macam ni. Kan? Wa fil khamisati al-majus, yang kelima majusi, api.
Iran, Parsi. Parsi kan. Okey. Wa fi sadisati ahlus syirk. Yang keenam ahlus syirk, orang yang syirik. Bukan orang Islam, tapi orang Islam yang syirik. Musyrik, dia panggil musyrik. Orang kafir dia ada dua grup tau. Orang kafir ni dia ada dua grup. Satu dia panggil grup ahlul kitab. Orang kafir ni Al-Quran pecah pada dua jenis. Satu dia panggil grup ahlul kitab, yakni Yahudi dengan Kristian lah. Orang yang turun pada mereka kitab, Taurah dengan Injil. Tapi dia panggil kafir. Kafir lah sebab mereka dah ubah kitab lah, syirik dah. Satu lagi yang syirik yang tak ada kitab, yang macam ni lah yang kita duk tengok semua Tok Pekong ni. Kalau tuan-tuan perasan, ada benda ni disebut dalam surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Quran yang sebut. Quran kata lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab. Lam yakun, tidaklah jadi orang-orang alladhina kafaru, orang-orang yang kafir itu, melainkan min ahlil kitab, daripada ahli kitab. Maksud itu ahli kitab ni kafir. Kalau dia masuk Islam, dia tak panggil ahli kitab lah, dia panggil Muslim lah. Muslim lah. Satu lagi musyrikin, daripada perkataan syirik, musyrik. Okey. Kalau kita dia panggil apa? Orang yang sembah tokong, yang syirikkan Allah, dia panggil musyrik. Kita ni dia panggil muwahhid. Kita ni ahli tauhid. Tauhid ni geng-geng tauhid ni. Orang yang mentauhidkan Allah dia panggil muwahhid. Jamak dia muwahhidun. Orang-orang yang mentauhidkan Allah. Musyrik, musyrikun, orang yang mensyirikkan Allah. Dia menyekutukan Allah dengan sesuatu lah. Dia duduk pada ranking yang keenam, lapisan yang keenam, pintu yang keenam. Pintu yang terakhir siapa dia? Ada satu lagi, yang paling bawah sekali, iaitu ahlul, iaitu golongan munafiqun. Munafik ni pok mana pula? Pok kafir juga. Orang munafik ni kafir juga, tapi kafir mereka itu kafir yang paling teruk. Sebab apa? Kalau orang kafir biasa, dia memang bagi tahu dia kafir, dia memang tunjuk dia kufur. Tapi munafik, dia izharul iman, dia i'lan, dia tunjuk kata dia beriman, wa ibtan, dia menyembunyikan dia kafir. Dia bahaya. Sebab itu kita kata di antara musuh yang nampak dengan musuh yang dalam selimut, api dalam sekam, bulan apa, Musa berbulu ayam apa semua tu, tu peribahasa orang Melayu nak akan kata yang ni memang bahaya, yang duduk dalam ni. Ini berdasarkan kepada firman Allah. Fadzalika qauluhu ta'ala, ini berdasarkan kepada firman Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Surah An-Nisa ayat 145. Dan sesungguhnya orang-orang munafik itu fid darki, berada pada lapisan tingkatan asfal, yang paling bawah, minan nar, daripada neraka. So kita faham tak? Ada beberapa tafsiran tadi. 7 pintu tadi merujuk pada banyak makna lah. Ada yang kata 7 pintu tadi nama-nama dia Hutamah, Sa'ir, Saqar, Jahannam, Hawiyah, Ladar. Kemudian dia pergi pula 7 tingkatan itu, siapakah golongannya? Golongan yang pertama Ahlul Tauhid, Al-Ageng Qasid. Kemudian Yahudi, Kristian Yahudi, As-Sabi'un, Al-Majus, Ahlul Syirk, Al-Munafiqun. Maksudnya manusia tidak berada pada satu neraka. Di dalam celah-celah tu juga kita jangan lupa, di samping tingkatan-tingkatan neraka tadi ni, ada lagi satu yang disebut. Yang ni dia kata apa? Tuan-tuan bisa dengar tak nama satu lagi ni? Untuk orang-orang yang tak semayang, dia panggil Saqar kan.
Dalam satu hadis Nabi SAW sebut berhubung dengan orang yang sombong. Bisa dengar tak? Ini berkaitan dengan neraka juga. Daripada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dengar tak? Satu tempat di dalam neraka khas untuk orang-orang yang mutakabbir, orang yang sombong, belagak, takabur. Nama apa? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Bisa dengar tak? Nama apa? Bulas. Yang ni untuk orang sombong, esok Tuhan pituk dalam tu. Bulas. Untuk khas yang duduk dalam tu kita boleh tengok dah. Kalau tengok-tengok kita duduk dalam tu, maksud dia di dunia lu kita sombong. Walaupun orang kata kita ni Allah tawaduk lah, baguslah, nak yang kita sombong. Daripada Amr bin Shu'aib, Nabi SAW daripada bapaknya, daripada datuknya, jadi Nabi SAW قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في الصور الرجال يغشاهم الظل من كل مكان فيساقون إلى السجن في جهنم يسمى بولاس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبل. Ya. So, di dunia jangan ada lah panggil sombong, belagak. Apa yang dikatakan sombong, belagak ni? Apa dia tuan-tuan? Orang yang sombong, belagak ni siapa dia? Golongan mana? Siapa dia yang dikatakan sombong, belagak ni? Ini kita jangan silap faham. Kalau tak mau masuk dalam bulas, kita kena ingat. Tapi sebelum kita tengok tu bulas ni ada apa dalam dia. Yang mana Nabi kata orang-orang yang sombong pada hari kiamat mereka akan dikumpulkan dalam keadaan yang kecil. Dulu sombong ni selalu dia besar dirilah, megah, takabur. Tapi bila dia bangkit esok dia akan apa? Dia akan jadi manusia yang kecil, hina. Kan? Mereka akan bangkit dalam keadaan kecil, dalam keadaan hina. Mereka akan dibawa ke dalam neraka Jahannam. Yang mana dalam neraka Jahannam itu ada satu bahagian sijen, satu penjara pula untuk mereka. Dalam neraka Jahannam tu ada satu penjara pula untuk mereka, ada satu tempat khas untuk mereka, tak bercampur dengan orang lain, yang namanya bulas. Dan dikatakan neraka itu adalah api yang paling panas. Yang duduk dalam bulas tu api yang paling panas. Dan Allah Ta'ala telah beri kepada mereka satu menu minuman. Sebab dalam neraka ni bukan tak ada air, ada minuman. Pasal kita dahaga. Pasal itu kita ada apa? Apa ni? Hamim. Apa dia hamim? Kita minum hamim. Jangan duk buat minum pula. Nak minum apa? Hamim. Air yang mendidih, menggelegak. Orang yang dalam bulas, yang duduk dalam bulas ni, dalam api yang panas, yang paling panas ni, mereka akan diberi minuman yang dia punya ingredient dia, bahan dia apa? Muntah dan darah, nanah, muntah, darah, nanah ahli neraka. Minuman dia muntah ahli neraka, nanah ahli neraka, darah ahli neraka tu, itulah yang mereka minum.
yang dikenali dengan nama tinatul khabal. Minum tu, drinking tu nama dia apa? Tinatul khabal. Tinatul khabal. Tinatul khabal. Apa dia tu tinatul khabal? Kalau orang tanya nanti apa dia tu tinatul khabal? Minuman orang-orang yang duduk di dalam bulas. Apa dia punya apa jenis air dia tu? Daripada darah, daripada nanah, daripada muntahan ahli neraka. Nampak? Itu disebut dalam hadis diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi. Dan siapakah golongan yang sombong ni? Mereka adalah orang yang menolak bataral haq wa ghamtun nas. Orang yang bila disampaikan kepada mereka kebenaran, al-haq, al-Quran, sunnah, fakta, dalil, keterangan yang nyata, mereka tolak. Sama ada benda itu al-haq dari sudut agama ataupun al-haq dari sudut dunia. Orang kemukakan fakta, dalil, keterangan jelas, mereka tolak, tak mau ikut, keras kepala, ketegak degil. Bukan setakat depa tolak, wa ghamtun nas, depa kata ni semua bodoh, ini semua tak reti, macam orang-orang munafik kan. Orang-orang munafik, wa idza qila lahum aminu kama amana nas, apabila orang kata kepada mereka berimanlah seperti mana manusia beriman, depa kata takkanlah kami nak beriman macam orang-orang bodoh. Depa tu tak mau beriman tu satu bab dah. Depa pergi kata orang beriman tu orang bodoh. Quran kata mereka orang bodoh. Orang yang sombong, merasa diri dia hebat, dia tak mau dengar pandangan ataupun kebenaran. Bulas menanti dia. Kita bagi laluan kepada azan. Sekali kita buat sedikit kesimpulan daripada topik pintu neraka ini. Hadirin mukminin, alhamdulillah kita telah dengar tadi tentang perbahasan berhubung dengan pintu-pintu neraka. Cuma seperti mana yang saya sebut di awal tadi, rincian ataupun penjelasan berhubung dengan nama-nama pintu dan juga
sifat-sifat pintu, golongan pintu itu adalah pandangan ataupun pendapat yang dikemukakan di kalangan para ulama. Sebab itu ada perbezaan pendapat. Tidak ada hadis, macam saya sebut tadi, tidak ada hadis yang jelas tentang pembahagian tersebut. Cuma di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hijr, dalam surah Az-Zumar, dia sebut ada 7 pintu. Maksudnya Al-Quran itu menyatakan dengan ringkas. Adapun rinciannya, wallahu a'lam, ada pendapat-pendapat yang kita sebut tadilah. Okey. Sebagai kesimpulan yang boleh kita ambil daripada perbincangan kita hari ini, bolehlah juga kita nak selitkan dalam pusingan yang pengakhiran ni tentang pintu syurga. Walaupun kita bincang tentang pintu neraka, tapi tak dapat dielakkan untuk kita juga mengenali pintu syurga. Yang kita sebut di awal tadi, pintu syurga itu ada 8. Ada 8 pintu. Jangan tertukar. Jangan tertukar. Di dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, hadis riwayat Bukhari, fil jannati thamaniyatun abwab, fiha babun yusamma ar-rayyan, la yadkhuluhu illa as-sa'imun. Hadis ini jelas. Ini cerita sikitlah tentang syurga. Kan? Di dalam syurga itu ada 8 pintu. Dalam hadis Bukhari daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, yang mana kata Nabi, salah satu pintunya daripada 8 itu namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan, yang tidak masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Kecuali orang-orang yang berpuasa. Itu satu pintu. Ada 8 pintu, salah satunya nama Ar-Rayyan. Kemudian kita tengok pula hadis yang kedua, juga riwayat Bukhari Muslim. Yang ni juga jelas tentang syurga ni, jelas. Man anfaqa, Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah. Ni saya baca tanpa huraian lah, saya baca, tuan-tuan dengar dan take note saja. Tak payah ulas lah, pasal fokus kita pintu neraka tadi. Cuma ini sebagai maklumat. Man anfaqa zawjaini min syai'in minal asya' fi sabilillah. Sesiapa yang memberikan infak 2 perkara di jalan Allah. Zaujain, yakni benda yang berpasang lah, 2 benda di jalan Allah. Dia infak di jalan Allah 2 benda. Du'ya min abwab, yakni al-jannah, ya abdallah hadha khair. Maka dia akan dipanggil daripada pintu-pintu syurga. Orang yang sedekah tadi akan dipanggil daripada pintu-pintu syurga. Kemudian Nabi kata lagi, faman kana min ahli salah, sesiapa yang terdiri daripada orang ahli semayang, ahli salah, orang yang rajin semayang, du'ya min babis salah, dia akan dipanggil daripada pintu salat. Orang yang rajin semayang. Pasal itu saya kata, tuan-tuan, banyak kali dah saya sebut, dalam soal ibadah, Allah Azza wa Jal, dia bahagikan manusia ni adil. Ada orang yang kuat salat, artinya dia rajin semayang. Semayang sunat lah, yang wajib tu memang tak ada choice lah, dia tak boleh mengelak. Ni kita soal semayang sunat, memang orang tu rajin semayang sunat. Ada orang dia tak rajin semayang sunat. Orang yang rajin semayang sunat, kuat dia semayang sunat, du'ya min babis salah, dia akan masuk melalui pintu semayang, dipanggil melalui pintu semayang. Dalam sebahagian riwayat, dalam riwayat yang sama, dia kata kalau min ahlil jihad, pintu jihad. Kalau dia orang pergi perang, masuk pintu perang. Kalau dia daripada orang yang rajin sedekah, artinya dia mungkin kuat sedekah, tak kuat semayang. Ada tak? Ada. Semayang jangan larang. Semayang mudah, sedekah payah. Ada yang sedekah mudah, semayang. Ada yang puasa payah. Dia aku puasa tak boleh, aku makan memang tak boleh tahan. Tapi kalau hang nak suruh semayang, aku boleh semayang. Hang nak suruh aku sedekah, tapi hang jangan duk suruh puasa ya.
Aku yang puasa pun Ramadan. Tu pun sabit wajib. Tak wajib, aku ingat harus aku nak puasa. Antara duk cerita lah Rejab ke, Syaban ke, Arafah ke, Asyura ke apa ke. Habaq boleh ya, baca boleh tapi mai tak nak buat, aku tak larang, aku jenis tak boleh pi. Perut aku jenis pukul 8 kena ajak lah. Kan. Tapi sedekah, dia kata kalau hang nak suruh aku sponsor buka puasa, aku boleh bayar. Nak suruh puasa tak boleh. Bagus juga. Yang kita ni duk kira buka puasa ya, jamu dak. Bagus juga. Maksudnya dia ada kesinambungan. Ada orang bagi duit, kita tukang buka puasa. Dan dia tak puasa, kita puasa. Kan? Kalau semua orang pakai jamu, tak ada orang puasa pun kacau. Kalau semua pakai puasa, tak ada orang nak buat keluar duit jamu pun kacau. Kan? Wa man kana min ahli siyam, kalau dia daripada kalangan orang yang puasa, dia masuk daripada pintu Ar-Rayyan. Nampak? Ini disebut dalam hadis. Kan? Okey? Ada juga yang tu imam kita baca tadi ni. Wal kadhimina 'anil ghaid wal 'afina 'anil nas. Orang yang memaafkan orang. Orang yang dia tahan marah, dia nak marah boleh tapi dia tahan. Yang jenis orang yang kontrol marah dia. Pasal itu Nabi kata laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat, hebat, gagah, perkasa tu orang yang menang bertumbuk. Kuat nak berlawan. Teror nak bergocoh. Tak. Nabi kata orang yang kuat itu yamliku nafsah indal ghadab, yang boleh tahan diri dia masa dia marah. Siapa yang boleh kontrol masa dia marah, dia boleh jaga mulut dia, dia boleh jaga tangan dia daripada buat benda tak elok, kontrol emosi dia daripada ikut marah dia. Nabi kata itulah orang yang kuat. Bukan orang yang kuat ni main ni bagi sudah. Kan. Yang dia panggil apa? Gedebe, samsing tak ketahuan hala ni, Nabi kata yang ni bukan orang kuat. Dia hanya dia orang lemah pasal dia tak boleh kontrol diri dia. Dia ikut nafsu dia. Kan? Lepas tu nanti dia menyesal. Nabi kata orang yang apa? Orang yang dia boleh marah tapi dia tahan marah dia. Dia maafkan manusia. Dia tak jenis berdendam ni, dia akan masuk daripada pintu babul aiman, pintu kanan, aiman kanan. Kemudian ada juga orang yang masuk daripada pintu aiman ini, orang yang tawakalnya tinggi kepada Allah. Saya nak cerita tadi pintu-pintu tadi dah. Kan? Dan yang terakhir wanita. Wanita pun hebat juga. Yang mana Nabi SAW sebut mana-mana wanita yang salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, jaga maruh dia, salat khamsaha, dia sembahyang 5 waktu, samat syahraha, dia puasa bulan Ramadan, jaga elok-elok, wa hasanat farjaha, dia jaga maruh dia, tak dedahkan aurat, jaga dia punya akhlak, jaga dia punya apa ni, aurat dia, wa ta'at ba'laha, dan dia taat pada suami dia, dia patuh dengar kata, tak lawan, tak bantah, tak tinggi suara dengan laki dia, tak duk apa mengamuk tak ketahuan hala, taat ba'laha. Nabi kata apa? Nabi kata dia akan masuk min ayyi abwab sya'at, daripada mana pintu yang dia nak. Nampak? Daripada mana pintu yang dia nak, dia boleh masuk. Ini kelebihan orang perempuan yang buat 4 benda tadi. Jaga mayang, jaga puasa, jaga maruah aurat, dengan taat laki dia. 4 benda dia masuk. 8 pintu dia boleh masuk. Ada orang yang masuk 8 pintu? Ada. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar adalah contoh manusia yang 8 pintu dia masuk. Dia boleh masuk. Dalam satu hadis tuan-tuan, Nabi SAW satu hari Nabi tanya sahabat, man asbaha minkumul yawm sha'im. Hari ni siapa puasa sunat? Nabi tanya sahabat ni. Makna bolehlah tanya kan, hang puasa tak? Dia tak, aku tak mau habaq, aku takut riak. Nanti kita akan bahas bab riak. Cerita bab riak nanti. Nabi tanya, man asbaha sha'im, siapa yang pagi ni dia puasa? Qala Abu Bakar ana. Makna boleh kita jawab kalau orang tanya kita puasa, bukanlah maksud kita riak. Dia kata hang puasa.
Aku puasa. Habis dah hang, makan, jom makan. Tak guna hang puasa pasal apa? Hang dah riak. Dia tanya kawan tu puasa ke tak? Kawan tu abang lah kata puasa. Dia kata, baik aku makan tak apa. Hang puasa tapi riak, abang kat aku. Ada hang tanya. Tak abang. Riak tak riak ni soal hati. Kan? Ada orang dia habaq dia puasa, dia tak riak. Ada orang yang dia tak habaq, dia riak. Kan? Tu nanti kita bahas. Faman tabi'a minkum al-yawm janazah. Soalan kedua, the same day, pagi yang sama, hari yang sama, siapa yang pi mengunjung jenazah? Ada tak tuan-tuan? Tuan-tuan cuba tengok, ada tak satu hari yang tuan-tuan puasa, hari tu tuan-tuan pi mengunjung? Abu Bakar kata ana, qala Abu Bakar ana. Ada, pagi tadi saya pi mengunjung, saya ikut jenazah. Nabi tanya lagi, faman at'ama minkum al-yawm miskinan. Pagi ni ada tak orang yang bagi siapa-siapa makan orang miskin? Qala Abu Bakar ana. Daripada tadi ni, setiap soalan tu Abu Bakar jawab. Cuba tuan-tuan tengok, ada tak tuan-tuan hari tu tuan-tuan puasa sunat, hari tu ada orang mati kebetulan tuan-tuan pergi mengunjung, hari tu juga tuan-tuan ada jamu siapa-siapa makan. Tiga benda ni kan payah, bukan mustahil. Nak puasa hari Isnin dengan Khamis, tentu dah tuan-tuan, saya ada. Mati ni tak tentulah, tapi harap-harap ada lah kot mati hari Isnin dengan Khamis ni. Kalau pergi mati hari Rabu, jarang lah orang puasa Rabu kan. Tapi kalau Rejab ni ada. Bagi makan, ni jamu orang makan tiap-tiap hari jamu. Ya, tiap-tiap hari jamu. Nampak? Okey. Lepas tu, man ada minkum al-yawm marid. Ada tak siapa-siapa pergi tengok orang sakit? Macam tuan-tuan kan? Tak mati sakit, tak sakit mati. Tak mahu macam main perangkat tuan-tuan dah level pencin-pencin ni, bukan ada apa, mengunjung orang mati tengok orang sakit. Tak jemu. Tapi ada pahala. Tengok orang sakit. Jumpa di kedai mana haji? Tengok orang sakit, kawan sakit. Betul tengok orang mengunjung. Kita tahu dah. Ni tak mengunjung sakit. Lepas tu nak balik rumah singgah makan siap-siap. Jumpa dengan kita, rezeki kita lah. Nampak? Faham tak? Dia punya cerita tu kita tahu dah. Nampak? Kata Abu Bakar, ana, saya. 4 benda dia buat. Dia puasa, dia bagi makan orang miskin, dia pergi tengok orang mati, dia pergi tengok orang sakit. Nabi kata, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Nabi kata tak adalah orang yang 4 perkara ini terhimpun pada dirinya. Maknanya dia buat 4 benda ini, melainkan dia pasti dijamin syurga. 4 benda tadi, tuan-tuan cuba perhati. 4 benda tadi. 4 benda tadi, 3 berkait dengan orang, 1 ya kita. Bagi makan orang, masyarakat. Pergi tengok orang mati, masyarakat. Tengok orang sakit, masyarakat. Puasa aja kita dengan Tuhan. Maksudnya nak masuk syurga ni, amalan yang paling besar, amalan yang berhubung dengan orang ramai. Nampak? Amalan yang berhubung dengan orang ramai. Lepas itu kalau ada benda-benda yang berkait dengan kemasyarakatan, kita kena cuba untuk libatkan diri kita. Pasal itu lebih besar daripada amalan yang kita sahaja dapat manfaat dia. Wallahu ta'ala a'lam. Nampak tuan-tuan, hadirin mukminin, kita ada 2 pilihan di hadapan kita. 7 pintu yang tertutup dengan 8 pintu yang terbuka. Siapa yang menentukan jalan dan pilihannya? Kita. Maka esok kalau kita masuk dalam neraka, na'udzubillah min zalik, tak ada siapa kita boleh salahkan. Dan kalau kita masuk ke dalam syurga, syukur kerana rahmat Allah itu besar untuk kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.